penjelasan tentang hidayah, juga tentang buruk baik, tentang perbezaan antara hak dengan batil dan sebagainya. Itu syahr Ramadan. Kemudian syahr Ramadan juga disebut di sini, faman syahida minkum syahr, siapa yang menyaksi atau berada dalam bulan Ramadan ini, hendaklah dia berpuasa. Maka ada dua perkara, iaitu puasa wajib, puasa fardu rukun Islam, dan Al-Quran. Jadi oleh kerana itu kita tengok Al-Quran dulu ya. Al-Quran ni semua orang tahu dah ya. Al-Quran tu sendiri maknanya bacaan ya. Apa yang dibaca, Al-Maqru, Al-Quran ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi SAW telah bersabda, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bi hasanah wal hasanatu bi ashri amsalha, la aqulu alif lam mim harf walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harf. Hadis riwayat Tirmizi. Sabda Nabi SAW, siapa yang baca satu huruf daripada Al-Quran, maka dia memperoleh satu pahala, dan pahala itu diganda 10. Aku tidak maksudkan alif lam mim itu satu huruf, tapi 3 huruf. Alif lam mim ada 3 huruf, maknanya kalilah 10, 30 pahala. Bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf, jadi 190 pahala kita baca Al-Quran ni. Pahala ni banyak mana, nak nilai RM1 tak boleh nak nilai ya? Dan dia tak nampak. Ini satu benda yang kita kena percaya. Di antara benda yang gaib, yang kita tak nampak, tak boleh kesan dengan panca indera ataupun apa-apa alat teknologi, ialah pahala. Jadi pahala ni benda yang abstrak. Orang yang yakin, dia buatlah pahala. Kalau tak yakin, tak nampak lah ya? Kecuali ada nampak baru. Ada juga orang buat ibadat ni nampak. Dia nampak apa? Dia nampak upah ke, nampak duit ke, nampak makan ke. Ada orang tahlil misalnya, dengar orang jemputan tahlil, orang kaya, dia pakat pergi pasal makan sedap. Jadi dia tak nampak pahala, dia nampak makan. Dan pahala ni bila nampak, di akhirat besok. Akhirat nampak. Bukan nampak tu berbentuk apa, tapi macam-macam bentuk. Contohnya orang baca Quran. Kita yang hidup di dunia ni, menjadi budaya bacaan kita Al-Quran. Bangun pagi, sebelum solat subuh baca Quran, selepas pun baca Quran, sebelum zuhur baca, misalnya lah ya. Kita jadikan Quran tu bacaan utama dan pertama. Utama tu waktu dulu, pertama tu mula-mula celak mata ya? Baca Al-Quran. InsyaAllah besok dia menjadi benda. Atas dunia tak nampak ya. Tengok kawan-kawan kita hafiz sendiri pun, orang yang hafal Quran, yang khatam ya, sebulan sekali, kita tak nampak dia tu ada bawa pahala Quran. Misalnya berat tubuh dia, naik lift apa, orang lain tak boleh naik ke. Tak. Ada juga orang naik lift, dia seorang yang buat lift, pasal pahala banyak, tak ada ya. Orang banyak dosa juga tak nampak ya. Cuma gora je. Bila seorang tu naik lift, tiba-tiba kek bunyi, orang kata awak banyak dosa, keluar dulu. Itu gurau saja, tak ada orang nampak Sebab tu ini adalah ujian. Maka sebab tu kita kadang-kadang sukar nak buat pahala. Mari benda-benda lain kadang tu. Nak buat kebajikan, mari benda lain. Benda nak menunjuk, benda kerana mengharapkan kita panggil pujian. Itu yang selalu nampak. Ini adalah satu ujian kepada kita lah. Kena kuat iman kita. Jadi apabila kita membaca Al-Quran selalu ya, di akhirat besok kita akan jumpa bacaan kita tu. Misalnya Nabi ada sebut daripada Abi Umamah. Hadis yang saya sebut ni sahih, riwayat Muslim. Sabda Nabi SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Ya, bacalah Al-Quran, kerana di akhirat besok dia menjadi syafi'.
syafiq ni orang yang menolong gitu, ataupun sesuatu yang menolong gitu. Bukan dia ada kuasa, tapi dia boleh bantu kita, boleh lobby gitu. Dia boleh lobby, dia menghadap Allah Ta'ala, dia minta apa saja ya? Jadi kita faham daripada situ, bacaan ni ataupun Al-Quran yang kita baca ni menjadi benda yang boleh nampak, hissi. Sekarang tak nampak. Pahala yang kita baca Quran tak nampak ya? Tapi akhirat akan nampak. Wah, wallah alam lah bentuk macam mana, bentuk malaikat ke, bentuk orang yang handsome tu tak tahulah, tapi ada disebut macam tu. Ya'ti maknanya datang ya? Pada hari kiamat sebagai penyokong kepada orang yang baca Al-Quran ya? Penyokong kepada orang baca Quran. Yaji'u yaumal qiyamah fayaqulu ya Rabb, ya Rabb ya? Sini fayulbas tajul Quran summa yaqulu ya Rabb ya? Summa yaqulu ya Rabb irdi anhu fayardallahu anhu fayuqalu iqru'u arki wa tazdad bikulli ayah hasanah. Itu komen ya. Jadi bila hari kiamat Quran itu datang dan dia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala atau berdoa, dia kata bagilah perhiasan keindahan kepada orang yang baca Quran ya? Kemudian Tuhan pun bagi. Apa dia Tuhan bagi? Mahkota. Kita tak salah gambar mahkota macam yang raja pakai, bukan. Mahkota maknanya suatu kehormatan. Dia minta lagi ya? Lalu Tuhan bagi perhiasan karamah, maknanya kemuliaan. Dia bermohon lagi kepada Allah Ta'ala, ya Rabb irdi anhu, terimalah sahabat saya ni, orang yang baca Quran. Tuhan pun terima ya? Jadi sebab itu kita kena baca Al-Quran ya? Senantiasa. Jadi inilah yang kita sebut sebagai perkara yang diutamakan oleh Rasulullah SAW, terutama pada bulan Ramadan ya? Bahkan baca Quran tidaklah terhad kepada orang-orang yang mahir saja, orang yang hafiz saja, qari saja, atau muqri saja. Kat kita panggil qari ya? Di negeri Mesir dia panggil muqri. Qari ni hafiz ya? Biarlah kita pakai istilah apa pun. Bahkan orang yang baru belajar pun, ataupun orang pelak, saudara baru yang baru masuk Islam ya? Ada juga saudara baru yang masuk Islam ya? Baca Al-Quran dia lebih fasih daripada kita lagi. Jangan terkejut ya? Bahkan ada orang yang belum masuk Islam, dia sudah baca Quran. Dia boleh baca Quran lebih baik pada kita pun ada ya? Terutama orang Arab, orang Arab Yahudi ke Arab Kristian ke, dia baca juga Quran ya? Dia nak tengok apa kandungan Quran ya? Jadi orang yang baru belajar baca Quran, ataupun dia dah belajar tapi lidah dia kerak, baca pun tak berapa betul ya? Ijazah Nasrullah ya? Orang kata ijazah, orang Jawa macam tu lah, ijazah ya? Kalau begitu dia pun baca juga, dia terbain juga, maka Nabi bersabda, al-mahirul Quran ma'as safarah al-kiram al-bararah walladhi yaqra'ul Quran wa yuta'ti'u wa yuta'ti'u fihi wa huwa alaihi syaqqun alaihi ajran ya? Wa syaqqun lahu ajran. Orang yang fasih baca Quran, maknanya dia baca Quran lah ya? Dia akan berada bersama dengan malaikat-malaikat yang mulia ya, yang dihormati, bersama dengan malaikat VIP. Dan yang baca Quran kemudian dia tak maknanya tok tak agak ni dia katakan bahasa dia ikut bunyi, dia tak maknanya baca tok tak ha? Tuhan bagi pahala kepada dia dua pahala, kerana kesukaran dia tu bagi dua. Pertama dia baca, yang kedua dia berusaha, dia ada kesungguhan tu diberi pahala.
baca pula pahala pula. Walaupun dia tergagak-gagak ulang dan sebagainya dilakukan, tapi tetap diberi pahala. Dan bukan pula kita kena sengaja buat gagak lah. Bukan. Ini bagi orang yang suka baca Quran. Jangan pula ada orang baca Quran dia sengaja buat gagak. Alhamdulillah. Pasal apa baca gagak? Supaya dapat 2 pahala. Tak dapat gitu. Itu macam main pula. Baik. Jadi Allah SWT memanglah menyuruh kita membaca Al-Quran sebagaimana firman-Nya dan surah Fatir, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur yuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Mereka yang membaca kitab Allah, yang mendirikan sembahyang, yang infak daripada apa yang Tuhan bagi kepada dia, rezeki secara terang ataupun sembunyi, yang mengharapkan satu tukaran yang tidak akan rugi. Mereka ini sebenarnya mengharap ataupun beroleh keuntungan dalam satu proses pertukaran. Jadi dia baca tu macam dia seolah-olahnya dia menjual suara dia, menjual masa dia kepada Allah SWT. Jadi macam dia berniaga dengan Allah SWT. InsyaAllah perniagaan tu tidak akan rugi. Jadi itulah untuk permulaan. Kita sambung lagi lepas semayang, lepas pada azan dan sebelum semayang sunat qabliyah. Lebih kurang 1.40 kita sunat qabliyah. Lepas tu kita mula semayang. Sekian dulu, kita sambung sebentar lagi. Wallahualam. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Kita sambung lagi lah. Jadi baca Al-Quran ni satu pertukaran lah, kita panggil ya. Tadi saya kata di dunia ni pertukaran dia wang, di akhirat pertukaran dia ialah pahala. Jadi macam baca Quran ni orang berniaga jugalah ya, berniaga dengan Tuhan tak apa ya, macam berniaga juga ya, ataupun seolah dia beri hutang kepada Allah SWT. Jadi kita bila berniaga dengan Allah Ta'ala ni, kita buat sesuatu kerana Allah, ikhlas kerana Allah, mengharapkan keredaan dia, maka tidak akan rugi selama-lamanya. Jadi sebab tu dia kata tijaratan lan tabur dalam ayat tadi ya. Satu pertukaran, satu urus niaga dengan Allah Ta'ala yang tidak akan rugi sama sekali. Jadi baca Quran ni sepatutnya dilakukan sepanjang masa ya. Kita kena atur jadual elok-elok lah, yang kita kena betul-betul setia dengan jadual kita itu ya. Banyakkan orang tak payah atur lah, tapi memang satu habit dia baca Quran. Bukan saja bulan Ramadan, bukan saja malam nisfu baca Yasin ya, tetapi kita jadikanlah seperti saya sebut tadi, rutin kita. Kalau surat khabar tu ada orang tak boleh tinggal surat khabar, kosong hidup dia kalau tak baca surat khabar sehari. Macam ni seolahnya gelap, tak ada apa-apa berita. Jadi itu baru surat khabar ya. Yang cuma kita baca berita. Berita itu kadang ada yang salah, ada yang tak betul ya. Tetapi Quran tetap benar, datang daripada Allah SWT yang merupakan kalamullah, yang penuh dengan makna, penuh dengan pengajaran, dan yang pentingnya hidayah. Jadi kita tidak boleh jadikan Quran tu bacaan bulan Ramadan saja. Tetapi bacaan bulan Ramadan ini sangat penting kerana dia diturunkan dalam bulan ini, diturunkan Al-Quran ataupun dianya diturunkan dalam bulan Ramadan, dan Nabi memang beri prihatin kepada Al-Quran dalam bulan, sepanjang bulan Ramadan ya. Kita tengok sikit lagi. Cuma kita nak pegang, kita nak buat satu rutin kita baca Quran adalah bacaan kita sehari-hari. Kita tentukan masanya dan kita ada target ya. Target kita tu tamat khatam. Tapi itu bukan nombor satu. Khatam tu bukan nombor satu, tapi yang nombor satunya baca ya, dan tadabbur makna dia, faham maksud dia. Dan lepas tu kita faham maksud, mungkin kita perlu baca tafsir ya, kita tafsir ataupun Al-Rahman sekurang-kurangnya, dan coba kita ya, kita panggil aplikasi dalam kehidupan kita, kita guna, kita amalkan. Bukan baca saja hilang begitu, cuma kita dapat pahala saja ya, tapi kena juga memahami dan coba kita amal dalam kehidupan kita seharian. Kenapakah Nabi memberi tumpuan kepada
baca Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Yang saya sebut tajuk yang diberi kepada saya tadi ialah Ramadan Rasulullah SAW dan para sahabat. Salah satunya Nabi beri masa yang lebih untuk baca Quran. Kenapa? Ada beberapa sebab. Pertama, kerana permulaan turun Al-Quran ialah dalam bulan Ramadan, iaitu pada malam di mana Nabi sedang bertahanus di gua. Datang Jibril kepada Nabi SAW dan memerintahkan baginda supaya membaca Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, surah Al-Alaq. Jadi berlakunya ialah pada bulan Ramadan. Tarikh yang muktamad tidak ada lah, tapi kerajaan kita ambil 17 Ramadan, dinamakan nuzul Quran, nuzul Quran. Jadi apabila Nabi diperintah membaca permulaan surah Al-Alaq ni, seperti yang kita tahu, Nabi begitu sekali panik, begitu sekali takut, lalu dia pulang ke rumahnya dan menceritakan kepada Siti Khadijah, isteri baginda pada masa itu radhiyallahu anha. Kata Khadijah, inilah permulaan Nabi menerima wahyu. Setelah Nabi beberapa kali memberitahu kepada Khadijah dia melihat mimpi. Dalam mimpi itu dia ada berjumpa ataupun melihat apa-apa, kemudian dia cerita, tapi mimpi itu adalah benar, Khadijah cerita. Kemudian biasanya kata Siti Khadijah, bila Nabi mendapat mimpi-mimpi yang dia kira sebagai satu petunjuk daripada Allah SWT, lepas pada peristiwa itu Nabi suka mengasingkan diri, kita panggil bertahanus ataupun berta'abud, di tempat yang terpencil. Kemudian beberapa hari dia bawa pulang, kemudian kadang-kadang isterinya bawa bekal. Begitulah sehinggalah akhirnya turun ayat ini. Jadi bila turun ayat ini dan berlaku seperti yang kita tahulah, kemudian dia balik ke rumah seperti yang sebut tadi. Dia pun perintah kepada orang rumah dia, termasuklah pembantu-pembantu rumah, zammiluni, mana selimutkan saya. Kerana pada itu Nabi rasa sejuk yang amat sangat, menyebabkan isteri dan pembantu-pembantu isteri Khadijah itu telah menyemukkan Nabi. Dia pun berkata kepada Aisyah, Khadijah, laqad khasyitu ala nafsi, saya takut, saya bimbang sesuatu yang buruk berlaku kepada saya. Khadijah menjawab, tidak, abang, kerana Allah tidak akan sekali-kali mengecewakan abang, kerana ini yang penting, kerana engkau ataupun abang senantiasa menyambungkan ataupun mengukuhkan silaturahim dan senantiasa menolong orang-orang yang sebatang kara, orang yang tidak ada keluarga, dan senantiasa berusaha untuk membantu orang yang tidak ada ayah, orang yatim dan sebagainya. Dan Nabi dalam hidup dia senantiasa mencari tetamu. Kita tak, tetamu datang bawa hormat, tapi Nabi selalu menjemput orang jadi tetamu kita. Macam kita lah, kalau jemput orang terkenyang, jemput rumah, itu jemput ayam je. Kalau jemput sungguh, pergi kan susah pula, Tapi Nabi tak, dia sengaja keluar ke, dia pergi ke masjid ke, dia nampak orang baru datang, dia terjemput rumah, jamu dulu, bukan saja orang mari rumah dia muliakan, tetapi dia nampak je orang tu, orang baru ke, orang yang nampak tak ada tempat arah tuju, datang ke rumah dia dan memberikan jamuan, Dan begitulah Nabi senantiasa menolong orang yang dalam keadaan susah. Jadi ini yang dibangkitkan oleh Siti Khadijah apabila Nabi dalam keadaan panik, dan rasa ketakutan, sejuk, minta diselimutkan. Inilah satu contoh bagaimana isteri yang misali, yang tidak menakut-nakutkan isterinya, Jadi apabila dah begitu, Nabi pun rasa sedap sikit lah. Dia rasa macam ada sokongan,
Jadi ringkas katanya, dia pun bawa Nabi berjumpa dengan seorang yang dianggap sebagai orang alim di Mekah pada hari itu, namanya Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, iaitu Ibnu Ammi, sepupu pada Khadijah. Dia ni orang Nasrani. Dalam masa jahiliah dia beragama Nasrani dan dia menulis dalam bahasa Hebrew. Dia menulis kitab Injil dalam bahasa Hebrew. Kemudian dia lah sudah meningkat usia, juga buta. Apabila Khadijah menceritakan tentang Nabi, Nabi pun sambung lagi lah cerita Khadijah tu, apa yang dia lihat, apa yang dia alami. Maka jawab Waraqah, ini adalah wahyu. Dalam bahasa Hebrew ni kata an-namus. Ini adalah namus yang macam ni lah juga, benda yang macam ni lah turun kepada Nabi Musa AS. Dia kata, kalaulah aku masih berumur ataupun masih sedang hidup bersamamu, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, aku akan bersamamu, aku akan menyokongmu ketika kamu dikeluarkan oleh masyarakat ataupun kaum. Jadi di sini Rasulullah keheranan, kenapa aku dikeluarkan daripada kota Mekah. Ini Bani Naufal dah baca dah, dalam sejarah Nabi-Nabi terdahulu, bila mereka menyiarkan agama, mereka selalunya ditentang oleh kaum mereka sendiri. Ini juga kata Waraqah akan berlaku pada Muhammad. Jadi Nabi berkata, apakah mereka akan mengeluarkan aku daripada Mekah? Jawab Waraqah, ya, semua rasul-rasul kebanyakannya mereka akan dipulaukan ataupun dimusuhi oleh kaum dia sendiri apabila Nabi-Nabi itu menyatakan risalahnya. Jadi ini semua kejadian berlaku dalam bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran. Inilah satu sebab mengapa Nabi bila masuk je Ramadan, Nabi ingatlah peristiwa dia dengan Al-Quran tu, peristiwa dengan turun Al-Quran, peristiwa dengan malaikat Jibril. Jadi untuk melepaskan rindunya kepada peristiwa itu, Nabi baca Al-Quran yang agak lebih berbeza dengan yang lain. Yang kedua, kenapa Nabi memberi tumpuan baca Al-Quran dalam bulan Ramadan? Sekali lagi saya ingatkan, ini beri tumpuan lebih sikit baca Quran dalam bulan Ramadan. Artinya Nabi baca Quran senantiasa lah. Jadi dalam sebab yang kedua, kerana Ramadan ialah bulan diturunkan Al-Quran, daripada Lauh Mahfuz ke langit pertama. Tadi Quran turun daripada langit pertama ataupun diturunkan oleh Jibril kepada Muhammad SAW dengan ayat yang pertamanya ataupun rangkaian pertamanya ialah surah Al-Alaq, itu 5 ayat. Jadi kalau baca Quran, dia duduk kemudian, lepas pada Alif Lam Mim itu banyak lagi, lepas tu baru jumpa Al-Alaq, bukan duduk depan. Ini susunan yang ada dalam Lauh Mahfuz. Tetapi Jibril waktu turun ayat ni ataupun sampaikan ayat demi ayat ni atau surah demi surah mengikut situasi, mengikut kondisi, mengikut keadaan. Jadi pada masa itu zaman jahiliah, yang pentingnya mereka harus terutama manusia pada masa itu mestilah banyak ataupun mesti pandai membaca, untuk mengatasi kelemahan mereka yang buta huruf. Kemudian Quran yang diturunkan daripada Lauh Mahfuz ke langit pertama, Baitul Izzah. Dia selalu tanya saya, apa Baitul Izzah ni? Ini tidak jadi masalah. Apa bentuk langit pertama ataupun apa bentuk Quran yang turun tu? Adakah bermasalah macam ni? Itu tidak menjadi persoalan sekarang. Zaman dulu tanya juga. Sekarang ni Quran ni boleh dibaca dalam maya, dalam laptop, dalam tablet pun buka saja boleh baca. Bahkan dalam telefon pun ada Quran. Tidak ada berhelai-helai macam ni lah. Jadi Quran yang turun tu wallahualam macam mana, itu semua adalah kerja Allah SWT. Sedangkan kerja manusia yang Allah Ta'ala bagi kelebihan ni pun kita dah akui, hebatnya teknologi hari ni. Quran boleh kita baca melalui alat-alat maya ni, alat-alat elektronik. Jadi macam mana bentuk Quran turun, itu tak ada masalah. Tapi Quran tu datang daripada Lauh Mahfuz, singgah di langit pertama sebagai transit,
Kemudian ayat demi ayat, surah demi surah datang kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi yang turun daripada langit Lauh Mahfuz ke langit pertama itu bulan Ramadan. Tarikhnya tak tahu. Kalau turun kepada Muhammad tu ada sikit dia punya hintnya, ada isyaratnya, iaitu ada selari dengan peristiwa Perang Badar, ya. Maka sebab tu ulama, dikatakan majoriti ulama mengatakan 17 Ramadan yang kita jadikan sebagai hari nuzul Quran. Tetapi yang turun ke langit pertama tak diketahui, cuma bulan Ramadan saja. Itu yang panggil malam Lailatul Qadar. Bukan semua masah-masah ataupun kitab-kitab zaman dahulu yang turun kepada Nabi Ibrahim misalnya bermula pada awal Ramadan. Kemudian Taurat selepas 6 hari Ramadan turun Taurat. Kemudian Zabur turun selepas 12 hari Ramadan. Injil 18 hari Ramadan. Dan kepada Nabi Muhammad SAW itulah, ya. Ada setengah kata 24 dia buat 4 likur, ya. Jadi jadi daripada sinilah dua sebab mengapa Nabi memberi tumpuan kepada baca Quran ataupun kepada mentalaah Al-Quran dalam bulan Ramadan. Yang ketiga, yang terakhir, kenapa Al-Quran diberikan fokus oleh Nabi Muhammad SAW dan kita kenalah menjejakinya, kerana Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW pada bulan Ramadan untuk bertadarus Al-Quran bersama Nabi SAW setiap malam, sebagaimana hadis muttafaqun alaih menyebut sabda Nabi SAW, kana Rasulullah SAW ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu Al-Quran, ya. Rasulullah SAW adalah orang yang paling murah hati, ya, terutama dalam bulan Ramadan ketika berjumpa dengan Jibril. Bila Nabi berjumpa Jibril, lepas pada tu Nabi jadi macam terlalu pemurah, ya. Terlalu bakali dia terlalu gembira, seronok. Jadi tak apalah duit habis pun, tak apalah wang habis pun kerana nak menolong orang ke. Mana macam kita jugalah, kalau dapat anak misalnya, ya, dapat cucu ke, dapat menantu ke, kita rasa suka, gembira, jadi kita jamu orang dan sebagainya. Jadi Nabi sukanya ialah dengan datangnya Jibril, dan baginda dengan sendirinya menyatakan syukurnya dengan bersedekah. Jadi Nabi sebenarnya berjumpa dengan Jibril setiap malam Ramadan untuk mentadarus Al-Quran, ya, iaitu Nabi baca Al-Quran, ya, Jibril dengar, ya. Kalau macam kita tasmid, Jibril tasmid Nabi SAW, ya. Begitulah yang berlaku. Nabi baca, Nabi beritahu apa saja permasalahan dia kepada Jibril. Jadi disebut di sini fayaqra'un nabi wa Jibril yastami' ilaihi wa min khilalil mu'aradah yatimu isbati amma amarallahu ta'ala bi isbat. Jadi Nabi bila datang Jibril, dia pun baca Al-Quran. Nabi baca, Jibril dengar, ya. Di samping Nabi menjelaskan, ya, apa yang dia faham, apa yang dapat disimpulkan, ya. Dan juga pada masa itulah Jibril akan terangkan apa-apa yang ayat yang nasakh, ya, ayat yang agak mengelirukan, Nabi terang sama sekali. Maka akhirnya sampai kepada akhir Ramadan, maka selesailah khatam Al-Quran. Ingat, ya, apa yang berlaku di akhir hayat Nabi SAW, di mana Quran dikatakan surah dah diturunkan. Jadi daripada sinilah ulama-ulama kita menjadikan, ya, satu peruntukan dalam amalan kita ialah khatam Al-Quran dalam Ramadan, ya, berdasarkan kepada Nabi tadarus dengan Jibril setiap malam, setiap bulan Ramadan sehingga tamat 30 juzuk. Maka inilah yang diambil kesimpulan oleh ulama kita, mengatakan elok kita mengadakan khatam Al-Quran sekali sekurang-kurangnya, kita panggil menamat, ya.
kena baca lah. Baca dengan tadarus, lepas tu menamat atau khatam Quran. Jangan kita buat menyelih khatam Quran tapi tak menamat, tak tamat, ya. Jadi bohong pada Allah SWT pula, lagi tak baik. Jadi insya-Allah saya sambung sikit lagi minggu depan, iaitu beberapa peringatan, ya, kepada kita tentang bacaan Al-Quran ni, ya, sebab kita tak nak kita ni jadi orang baca Quran dalam bulan Ramadan saja, ya. InsyaAllah saya setiap hari Selasa. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu salim. Allahumma ja'alna min ladzina istami'u al-qawla wattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadallahu wa ulaika humul albab. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubika min hali an-nar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal.